Para guru dan penonton yang dihormati sekalian, kemahiran menyelesaikan masalah merupakan salah satu daripada 4 jenis model kemahiran berfikir. Beberapa langkah perlu diikuti dalam melaksanakan kemahiran berfikir penyelesaian masalah ini. Langkah-langkah tersebut ialah mengenal pasti masalah yang wujud, mencari cara penyelesaian yang terbaik, memilih cara penyelesaian yang terbaik, melaksanakan cara penyelesaian yang terpilih, dan memeriksa kesan penyelesaian masalah. Bagi memastikan pelajar mampu menguasai kemahiran berfikir dengan baik dan berjaya, para guru perlu menitik beratkan kekuatan intelek dalam proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para pendidik dan penonton sekalian, pada hari ini kita akan berpeluang menonton pengajaran dan pembelajaran sejarah yang bertajuk Sistem Butter. Kemahiran berfikir yang digunakan dalam pengajaran ini ialah menyelesaikan masalah. Dalam pengajaran ini, guru akan mengajarkan pelajarannya seperti biasa, iaitu dengan berdasarkan tajuk Sistem Butter. Aspek tambahan yang disebatikan dalam pengajaran ini ialah aspek kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif untuk menyelesaikan masalah. Kemahiran menyelesaikan masalah ini diajarkan untuk memungkinkan pelajar memahami sesuatu tajuk itu dengan lebih berkesan, terutamanya tajuk yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Menyelesaikan masalah ialah kemahiran seseorang itu untuk mencari idea-idea dan langkah-langkah alternatif untuk mengatasi kekurangan atau halangan yang dialami bagi mencapai objektif yang dihasratkan. Tuan-tuan dan puan-puan serta para penonton sekalian, lazimnya pelajaran sejarah memberikan pemahaman kepada kita tentang peristiwa-peristiwa penting yang berlaku pada masa dahulu. Yang pentingnya bukanlah peristiwa itu, tetapi pengajaran atau iktibar daripada peristiwa-peristiwa itu. Berdasarkan peristiwa-peristiwa itulah maka kita dapat merancang masa depan kita. Dengan cara ini, sejarah dapat menyedarkan kita bahawa sesuatu yang memudaratkan haruslah dihindarkan. Sejarah juga mengajar kita untuk meningkatkan kelemahan-kelemahan sebelum ini. Dalam pengajaran ini, kita akan dapat perhatikan mengapa sistem Butter diperkenalkan dan apakah masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada zaman dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita perhatikan bagaimana tajuk sistem Butter ini disampaikan dengan menggunakan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif untuk menyelesaikan masalah. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Baik. Pada hari ini saya akan membincangkan tajuk yang sangat menarik, iaitu sistem Butter. Sistem Butter ialah satu sistem di mana berlaku pertukaran barangan antara satu dengan lain untuk sesuatu yang dia kehendaki. Baiklah, pada pendapat kamu, mengapakah sistem Butter ini diwujudkan? Anwar, apa pendapat anda? Pada zaman dahulu, wang masih belum digunakan. Oleh itu, seseorang yang ingin memerlukan barang perlu menukarkan barang yang dia ada dengan barang yang dia tiada dengan orang lain. Contohnya, seseorang itu mempunyai seekor ayam dan ingin menukarkan ayam tersebut dengan beras, maka dia perlu menukarkan ayam tersebut dengan sesiapa yang mempunyai beras. Terima kasih Anwar, jawapan anda sungguh bagus. Baiklah kelas, Anwar tadi telah menjelaskan kepada kita penggunaan sistem Butter pada zaman dahulu, kerana pada masa dahulu tidak ada mata wang. Jadi mereka meneruskan kehidupan mereka dengan memerlukan satu barangan dengan satu barangan yang lain. Bagus jawapan tu. Ada jawapan yang lain? Ya, Azizan? Pada masa itu, keperluan berbeza. Oleh itu, seseorang perlulah mendapatkan keperluan daripada orang lain. Misalnya, kain pelikat. Seseorang itu
yang inginkan kain pelikat terpaksa menukarkan barang yang tertentu untuk mendapatkan kain pelikat. Bagus Azizan. Baiklah kelas. Tadi Azizan telah menjelaskan kepada kita bahawa wujudnya sistem barter ialah kerana kehendak yang tidak sama dalam satu masa. Setengahnya ada memerlukan kain, ada setengahnya memerlukan daging, ada setengah memerlukan sayur-sayuran. Ini menyebabkan mereka terpaksa menukarkan barangan itu antara satu dengan lain. Ada pendapat lain? Ya, Ravi? Pada masa itu, kejaya sama seperti sekarang juga. Orang yang bekerja sebagai petani memerlukan barang yang seperti hasil laut. Oleh itu, mereka perlu menukar hasil tani dengan hasil nelayan seperti beras dengan ikan. Bagus Ravi jawapan anda. Para pelajar sekalian, kita dapati Ravi telah menjelaskan kepada kita bahawa sistem barter diwujudkan juga kerana terdapat pengkhususan kerja yang berbeza. Misalnya petani, dia mengkhususkan tentang pertanian, pekebun dia akan mengkhususkan tentang perkebunan. Nelayan dia akan pergi menangkap ikan. Jadi terdapat perbezaan dari segi pengkhususan kerja dan kerjaya mereka masing-masing. Oleh yang demikian, kita dapati sukar untuk menjalankan kegiatan seharian kerana keperluan mereka berbeza. Ini menyebabkan mereka terpaksa menggunakan sistem tukaran barangan itu untuk mendapatkan keperluan-keperluannya masing-masing. Nampaknya anda telah jelas bagaimana sistem barter ini mula diwujudkan. Jadi saya hendak kelas semua membentuk 3 kumpulan, iaitu untuk membuat aktiviti-aktiviti pada hari ini. Kita silakan kumpulan pertama untuk mengambil kad arahan ni dan kamu lakukan sebagaimana yang tertulis di sini. Silakan. Ravi. Terima kasih. Okey, kumpulan kedua Muhammad Nazrul. Kumpulan 3 Johan. Baiklah, tadi saya telah mengedarkan kad arahan. Saya hendak setiap kumpulan membaca kad arahan yang saya telah edarkan. Ya, sila Ravi. Kad arahan bagi kumpulan 1. Pelajar A. Anda sebagai penternak kambing. Anda ingin menukarkan kambing anda dengan seguni beras. Pelajar B. Anda sebagai pesawah padi dan memiliki beras yang banyak. Anda meminta penternak kambing menambahkan seekor kambing lagi supaya sesuai dengan jumlah beras yang dihendaki. A dan B perlu adakan dialog untuk situasi di atas. Terima kasih Ravi. Kumpulan kedua, sila baca. Kad arahan bagi kumpulan 2. Pelajar A. Anda sebagai peternak ayam. Anda ingin menukar 10 ekor ayam anda dengan seekor lembu. Pelajar B. Anda sebagai peternak lembu kurang bersetuju dengan jumlah ayam yang dicadangkan itu. A dan B perlu adakan dialog yang sesuai untuk situasi tersebut. Terima kasih Nazrul. Kita minta giliran kumpulan ketiga. Silakan. Kad arahan untuk kumpulan 3. Pelajar A. Anda sebagai pekebun kelapa. Anda memerlukan kain pelikat. Oleh itu, anda ingin menukarkan 20 biji kelapa dengan selai kain pelikat. Pelajar B. Anda sebagai penenun kain dan anda tidak bersetuju dengan jumlah kelapa yang dicadangkan itu. Pelajar A dan B perlu adakan dialog untuk situasi tersebut. Terima kasih. Anda telah pun mendengar arahan daripada kad yang dibaca tadi. Sekarang saya minta anda semua berada dalam kumpulan masing-masing dan berbincang dialog yang anda akan persembahkan nanti. Silakan. Para guru yang dihormati sekalian, adalah amat penting bagi semua guru untuk mengenal pasti dan merangsang seberapa banyak kecerdasan dan kemahiran yang ada pada setiap pelajar yang berada di hadapan mereka. Oleh yang demikian, para guru perlulah menggabungkan beberapa teknik pengajaran supaya semua pelajar yang mempunyai pelbagai kecerdasan akan berminat untuk mengikuti pengajaran tersebut. Dalam pengajaran dan pembelajaran kali ini misalnya, guru bukan sahaja menerapkan kemahiran menyelesaikan masalah, tetapi turut merangsang pelajar yang mempunyai kecerdasan interpersonal.
berbincang bersama kumpulan, saya kendaki setiap wakil kumpulan datang ke hadapan untuk menyembahkan persembahan mereka, dan pelajar-pelajar yang lain dikendaki mengenal pasti apakah masalah yang didapati dalam sistem pertukaran barang tadi. Silakan kumpulan 1. Silakan Anwar. Okey, silakan. Selamat pagi Encik Anwar. Selamat pagi. Saya Ravi. Saya ingin menukar kambing saya dengan seguni beras kamu. Mana boleh? Kambing awak cuma seekor dan terlalu kurus. Bolehlah, bolehlah. Tak boleh. Lah, saya sudah 2 tahun memelihara kambing di sini. Baiklah, jika Encik Ravi masih mahukan beras saya, Encik Ravi perlu menambah seekor lagi kambing. Baiklah, baiklah. Saya akan tambah lagi seekor kambing yang sehat dan gemuk. Selamat tinggal, jumpa lagi ya. Okey, bagus. Terima kasih kepada Ravi dan Anwar. Kita silakan kumpulan yang kedua untuk membuat persembahan. Nazrul dan Yoga. Selamat pagi Encik Yoga. Selamat pagi. Bolehkah saya menukar 10 ekor ayam saya dengan seekor lembu awak? Mana boleh. Ayam awak banyak kecil. Walaupun 10 ekor, tak sama dengan seekor lembu saya yang sangat gemuk dan sihat. Kalau awak nak lembu saya juga, boleh tambah lagi 10 ekor ayam lagi. Tapi saya buat 10 ekor ayam saja hari ni. Tak apalah, lain hari bawa lagi 10 ekor lagi. Boleh ya? Kita jumpa lagi. Selamat malam. Okey, terima kasih. Kemudian saya minta kumpulan yang ketiga. Assalamualaikum Cik Jawa. Waalaikumsalam Cik Zul. Apa hal ni awak datang sini? Saya ada perkara yang nak katakan ni. Macam ni, saya mempunyai sejarah kelapa yang mengenai 20 biji kelapa. Tujuan saya membawa kelapa ini untuk menukarkannya dengan selaikan pelekat awak. Mana boleh Cik Fazrul? Saya tidak bersetuju dengan jumlah kelapa yang awak cadangkan. Ini kerana walaupun awak mempunyai 20 biji kelapa, tapi nilainya tidak sama dengan nilai kain pelikat saya. Ini tidak adil. Tapi saya sangat memerlukan kain pelikat awak. Baiklah, kalau begitu saya ingin awak tambah lagi 20 biji kelapa. Kalau macam tu, esok pagi saya tambah lagi 20 biji kelapa. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, bagus ya. Kita boleh tepukkan kepada kumpulan 3 Jadi daripada masalah yang kita hadapi semasa lakonan tadi, didapati ada beberapa timbul masalah dalam sistem butter ini. Kita minta kumpulan-kumpulan ni menyenaraikan apakah masalah-masalah yang timbul daripada wujudnya sistem butter ni tadi. Kumpulan 1, apa masalah yang awak hadapi dalam lakonan kawan kamu tadi? Silakan. Saya dapati bahawa sistem butter menghadapi masalah kadar pertukaran, iaitu tidak sama nilai. Seekor kambing tidak sama dengan seguni beras. 1 ekor kambing tidak sama nilainya dengan seguni beras. Baiklah, kumpulan kedua, apa masalah yang anda temui dalam lakonan rakan kamu tadi? Daripada lakonan tadi, sistem butter tidak dapat dijalankan. Contohnya 10 ekor ayam tidak dapat ditukar dengan seekor lembu. Ini kerana ketidaksamaan nilai. 10 ekor ayam tidak sama nilainya dengan seekor lembu. Bagus. Kumpulan ketiga pula, apa masalah awak yang anda hadapi semasa lakonan rakan tadi? Saya dapati 20 biji buah kelapa tidak sama nilainya dengan selai kain pelikat. Bagus ya. 20 biji kelapa tidak sama
nilainya dengan sehelai kain pelekat ya. Okey. Bagus. Ada lagi masalah yang anda hadapi semasa lakonan tadi? Saya cikgu, dalam pertukaran antara buah kelapa dengan kain pelekat tadi, kalau saya mempunyai kain pelekat, saya tidak memerlukan buah kelapa. Jadi ini bermakna kemahuan tidak serentak juga merupakan satu masalah dalam sistem barter. Bagus ya jawapan anda tadi. Kita dapati ya, ketiga-tiga kumpulan tadi menerangkan tentang adanya wujud masalah yang berkaitan dengan nilai ya. Nilai sesuatu barang itu tidak sama dengan sesuatu barang yang lain. Dan kesimpulan yang didapati, terdapat perbezaan nilai di dalam sesuatu barang itu menyebabkan sistem barter itu gagal sebagai satu cara untuk melakukan urus niaga ataupun jual beli. Setiap kumpulan telah menerima borang pengurusan grafik penyelesaian masalah. Jadi saya hendak anda semua mengisi borang mengikut maklumat yang terdapat dalam borang tersebut. Dan dikendaki setiap kumpulan melaporkan apakah maklumat yang terdapat di dalam borang tersebut. Silakan buat. Para guru yang dihormati sekalian, berdasarkan tajuk rancangan ini yang berfokus kepada kemahiran menyelesaikan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah, maka para guru bolehlah menggunakan alat bantu mengajar seperti borang pengurusan grafik. Pengurusan grafik merupakan sejenis alat berfikir dalam bentuk visual yang disediakan sama ada dalam bentuk lakaran, carta atau borang bagi membantu dan mengurus cara berfikir yang lebih tersusun dan mantap. Baiklah, setiap kumpulan telah mempamerkan persembahan mereka di hadapan ni. Jadi saya minta wakil daripada kumpulan 1 untuk membentangkan hasil kerja mereka di hadapan. Silakan Khalid. Terima kasih cikgu. Kumpulan kami telah menyelesaikan masalah tentang sistem barter. Masalah utama ialah barang yang ditukar tidak sama nilainya. Kemungkinan pilihan penyelesaian bagaimana dapat selesaikan masalah ini. Masyarakat menentukan nilai yang sewajarnya secara kata sepakat. Menukarkan barang dengan nilai jongkong timah. Menukarkan barang dengan kulit siput. Pilihan penyelesaian. Menukarkan barang dengan jongkong timah. Kesan apa akan berlaku jika diambil pilihan itu. Jongkong timah mempunyai nilai yang tinggi dan semua orang akan menerimanya. Sokong atau tidak? Sokong. Nilai penting atau tidak kesan itu? Mengapa? Penting kerana nilai timah lebih kekal. Penyelesaian baru pilihan itu perlu dibaiki. Jongkong perlu dibuat dalam bentuk kepingan kecil supaya mudah dibawa. Baiklah, ketiga-tiga kumpulan tadi telah menyembahkan persembahan dia di hadapan. Terdapat berbagai penyelesaian masalah yang didapati apabila mereka ingin menukarkan barangan. Setengahnya berpendapat jongkong yang berbentuk kepingan timah. Setengahnya berpendapat kepingan logam yang berbagai mempunyai bentuk dan saiz. Dan ada setengah kumpulan mengatakan kepingan emas. Daripada keputusan ataupun langkah yang diambil oleh rakan-rakan kamu tadi, manakah yang didapati yang paling sesuai untuk dijadikan bahan untuk penyelesaian masalah daripada sistem barter ni? Silakan, Joha. Pada pendapat saya, bahan yang perlu digunakan sebagai petuang pada zaman dahulu kala ialah emas. Ini kerana emas mempunyai nilai yang stabil dan nilainya tidak susut. Bagus Joha jawapan awak. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana penyelesaian masalah ini hanyalah berlaku di sekitar zaman dahulu Tetapi sekarang ini mengikut perkembangan zaman kita telah menggunakan mata wang Ini adalah merupakan perkembangan mata wang dahulu hinggalah sekarang Yang pertama ialah sistem mata wang yang berbentuk jongkong Kemudian diikuti dengan sistem mata wang yang berbentuk
haiwan. Dan kita dapati berbentuk ayam jantan. Ini adalah mata wang zaman dahulu, kemudian diikuti dengan berbentuk teko dan sebagainya. Dan akhir sekali kita dapati di zaman Kesultanan Melayu Melaka, kita dapati berlaku perubahan di zaman Sultan Muzaffar Shah, iaitu ada lambang agama di sini. Dan kita dapati sehingga kini kita ada sistem mata wang yang standard, iaitu mata wang ringgit dan juga shilling. Selain daripada kita ada nilai mata wang dalam ringgit dan shilling, kita juga ada sistem kredit card, sistem cek, sistem komoditi dan sebagainya. Sekianlah pelajar-pelajar sekalian, mata pelajaran sejarah kita yang bertajuk sistem barter dan perkembangan mata wang sehingga kini. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan anda faham dengan pelajaran kali ini. Para pendidik dan penonton sekalian, begitulah pengajaran dan pembelajaran sejarah yang bertajuk Sistem Barter yang disampaikan oleh Cikgu Mastura binti Baci dari Sekolah Menengah Tinggi Kajang. Pada peringkat awal pelajaran tadi, Cikgu Mastura telah berbincang dengan pelajar-pelajarnya mengenai mengapa wujudnya sistem barter. Kemudian beliau mengemukakan beberapa situasi untuk pelajar-pelajar berlakon bagi menunjukkan adanya masalah sekiranya sistem barter ini diteruskan. Selepas itu, dapat kita perhatikan pula bagaimana Cikgu Mastura meminta cadangan daripada pelajar-pelajar untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan pengurusan grafik menyelesaikan masalah. Pada peringkat akhir pengajaran, kita dapati Cikgu Mastura telah mempamerkan jenis-jenis mata wang secara berperingkat-peringkat mengikut peredaran zaman. Dengan menggunakan KBKK menyelesaikan masalah ini, ternyata bahawa para pelajar lebih memahami tajuk yang sedang dibincangkan. Selain itu, dalam kehidupan seharian juga, para pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran menyelesaikan masalah ini mengikut situasi tertentu. Para pendidik sekalian, begitulah contoh pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam pelajaran sejarah. Diharapkan contoh pengajaran ini dapat dimanfaatkan dalam mata pelajaran lain. Sekian, terima kasih.